Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Suratul Al-An'am ayat 160. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Pengurusi, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin muslimat yang dikasihi, muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Hajah tak ada, orang ni semua lelaki. Para asatizah, para alim, ulama yang dirahmati dan disayangi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita berada pada 14 Zulhijjah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya kira ingat nak race kereta tadi. Duk berasa macam nak race kereta. Tengok kursi ni. Tadi bila saya tengok kursi daripada jauh, saya dah nampak macam tempat game. Jadi kursi dia je ni. Duk kata aku ni nak kena concentrate, kena confidence sikit lah. Jadi saya duduk dalam kursi ni, aku rasa confidence sikit lah. Lain macam lah. First masjid ni pakai kursi macam ni. Oh, memang hebat lah. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi kepada tuan-tuan menceritakan kepada kita, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha, kata Allah. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tuan-tuan. Satu amal kebajikan Allah gandakan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Kemudian kata Allah, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah sebut, dan siapa-siapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiayai sedikit pun, kata Allah. Tuan-tuan, ni jaminan Allah. Nak buat baik, tuan-tuan, kebaikan yang kita buat Allah jamin ganda 10 kali ganda. Ustaz, penting ke jaminan Allah ni? Tuan-tuan rasa penting tak? Penting. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, kalau diberi pilihan kepada tuan-tuan, dalam akaun bank ada RM1, bahagia, dengan dalam akaun bank ada 1 juta, belum ada jaminan bahagia, tuan-tuan pilih yang mana? Macam takut kan nak cakap? Tak. Nak cerita kata apa? Jaminan ni sangat penting, tuan-tuan. Kita ambil medical card, jaminan untuk kesihatan kita ni. Kita sanggup bayar sebulan RM200, kita bayar. Ada satu
Penasihat kewangan ni dia main pada kita, dia jumpa pada kita, jual insurans agent ni, dia kata apa? Ni medical card ni bagus, sebulan RM200. Kalau claim confirm dapat, dia kata. Ada lagi satu agent main, dia kata ni medical card ni pun bagus juga, sebulan RM1, claim belum tentu dapat. Tuan-tuan nak ambil yang mana? RM1 pun tak mau bayar. Yang penting nak jaminan tu. Tahu tak? Ni tambah musim Covid ni kan. Tuan-tuan. Lepas tu pula kereta rumah tak payah bayar pula, duit tu banyak dalam beg. Nak pergi beli kereta BMW 7 Series. Oh, tuan-tuan, duit banyak, tak tahu nak buat apa. Nak pergi beli kereta. Pergi kedai kereta, sampai dekat BMW, satu salesman dia kata apa? Cik, ini 7 Series 730i, boleh pilih nak yang mana, nak yang full ke, nak yang campur dengan bateri ke, tak kisah, tak masalah. Baik, saya ada 2 unit, dia kata. Satu hybrid warna hitam, ni pun hybrid warna hitam. Cuma beza dia, yang hybrid ni satu ni second hand. Second hand, mileage dia 20,000. Orang dah pakai setahun. Dan satu lagi, BMW ni baru, koyak plastik. Saya bagi jaminan yang ni setahun. Yang satu ni second hand, mileage dah 20,000, orang dah naik dah. Setahun dah orang dah naik. Tapi yang ini saya bagi jaminan warranty 10 tahun, 5 tahun free, labor charge dan part. Tuan-tuan nak mana? Nak baru koyak plastik kan? Warranty setahun dengan yang second hand orang pakai mileage 20,000, tapi warranty 10 tahun, 5 tahun siap dengan free service, dengan part sekali. Tuan-tuan pilih yang mana? Nak jaminan juga ni, saya nak kata jaminan Allah ni, ganjaran pahala Allah lipat kali ganda. Nak percaya cakap siapa lagi kalau bukan cakap Allah? Tu pun duk kira-kira dalam duit, dalam account ada duit pun duk pasal ragu-ragu lagi dengan janji Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi syukur pada Allah, hari ini kita merupakan orang yang bahagia kan. Kita duduk sini sangat bahagia. Saya nampak tuan-tuan yang hadir pada malam ni semua bahagia kakak. Yang tak bahagia tu, geng duduk di kena PKPD tu, padang terak, kubang palsu, napo tu, depa kesian tu, sedih tu. Dia biasa balik setiap minggu jumpa mak ayah, minggu ni tak boleh balik, minggu depan pun tak boleh balik, sedih lagi. Kita dah merasai pun apa yang mereka rasa. Tuan-tuan, sedih kan? Tetapi lagi sedih adalah bila mana kita ada ruang untuk laksanakan kebaikan, tapi kita tidak menggunakan ruang tersebut. Yang tu lagi sedih kan? Ni ada ruang duduk dalam majlis ilmu ni, lepas maghrib ni ada ruang, dah digagah nak keluar juga tu. Tuan-tuan tengok, orang beriman dia akan rasa sedih bila mana dia tidak dapat menggunakan ruangan kebaikan yang dia ada. Patutnya malam ni dia bangun qiyamul lail, tapi dia tak dapat bangkit qiyamul lail, terlepas, sedih sepanjang hari. Patut solat duha pagi ni, sibuk dengan kerja pokok ni, meeting-meeting pun semua, terlepas, sedih juga. Ni orang beriman. Abdullah bin Umar, Nabi kata Abdullah bin Umar ni semua bagus sekiranya dia laksanakan qiyamul lail. Bila mana dia dapat tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mulai saat itu dia tak pernah tinggal pun qiyamul lail. Kita umur 50 tahun, 60 tahun dah ni, patut tiap-tiap malam bangkit qiyamul lail. Tiap-tiap malam, tuan-tuan. Kawan kita hak yang sebelum PKP lah ni pun tak ada dah, hilang dah, seorang tak ada, seorang tak ada. Kita duduk tunggu tu pun malah nak bangun qiyamul lail. Saya pun sama, senang cerita lah tuan-tuan. Malah ni pasal apa? Tuan-tuan, seorang lelaki datang berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia tanya apa? Wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Imam, Tuan Syekh, aku nak tanyakan kepada engkau satu perkara. Dia anak murid dia ni. Aku ni cukup susah nak bangkit qiyamul lail, wahai Tuan Syekh. Pasal apa?
Tolong Ustaz, cerita Ustaz pada aku, kenapa aku ni susah? Maka jawab Imam Hasan Al-Basri, kata Imam, kamu telah diikat oleh dosa kamu. Ketahuilah, bila mana kita susah nak bangkit qiyamul lail, kita diikat oleh dosa-dosa kita tuan-tuan. Banyak lagi dosa kita yang Allah Ta'ala tak ampun. Bahkan kadang-kadang hari-hari buat dosa pun tanpa kita sedar menyebabkan kita sukar untuk bangun qiyamul lail. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi bila mana kita sebut tentang dosa, orang beriman kalau dia tengok cermin, apa yang dia bimbang? Dia bimbang kesan dosa akan lekat pada wajah dia. Bukan saja dia baca doa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, doa tengok cermin dia baca, tapi dia bimbang kalau di wajah dia ada kesan dosa. Sebab kadang-kadang alim ulama, kadang-kadang dia tengok wajah orang tu, dia tahu ni muka ni ahli maksiat. Karamah yang Allah berikan, kita nak jumpa dengan tok guru kita, kadang-kadang kita segan dengan dosa kita kan? Takut tok guru kita dapat trace. Jadi kena bangkitlah qiyamul lail, minta ampun dengan Allah, taubat dengan Allah. Bila kita bangkit qiyamul lail, kebaikan akan datang. Tak yakin dah percaya kebaikan akan datang. Bangkit qiyamul lail, sekejap lagi habis qiyamul lail dia akan baca Quran. Habis baca Quran dia zikir. Habis zikir dengar azan subuh, dia mai solat subuh jemaah. Habis solat subuh ada kuliah subuh, dia dengar kuliah subuh lagi. Tuan-tuan, kebaikan akan tarik kebaikan. Macam mana businessman, tuan-tuan tengok orang buat bisnes. Tuan-tuan tengok tokai kedai minyak buka Petronas, tuan-tuan tengok dekat kedai minyak dia berniaga minyak saja ke? Tak. Minyak saja ke dia berniaga? Tak. Dia berniaga apa? Nasi lemak, wafer, roti, macam-macam dia berniaga. Siap ada mesin ATM lagi dalam, duk makan subsidi ATM. Tuan-tuan nampak tak? Macam tu lah. Lagi 10 tahun tuan-tuan jumpa dia tokai stesen minyak tu, lagi 10 tahun tuan-tuan ingat dia ada satu cawangan ke? Dah. Dia akan buka cawangan di sana, dia buka cawangan di sini. Bahkan dia beli bangunan, beli rumah-rumah kedai, buat sewa pula. Tuan nampak tak? Macam itulah kebaikan. Kalau hari ni kita baca satu muka surat, ingat lagi 10 tahun kekal satu muka surat ke? Quran. Kita duduk baca Quran sambil satu muka surat, lagi 10 tahun kita ada satu muka surat ke? Tak ada. Lagi 10 tahun, one day, one juzuk. Satu hari satu juzuk. Kebaikan akan tarik kebaikan yang lain. Sudah setuju? Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan buka hadis. Saya cuba untuk tak nak panjang-panjangkan. Tuan-tuan pun setiap malam duduk mengaji lah. Hadis yang kita nak baca ni, beberapa orang ustaz baca pun tak tahu lah. Cuma saya versi Kedah beza yang tu lah kan. Baik tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan yang ada kitab tak apa, yang tak ada kitab pun tak apa. Kita tengok malam ini kita sama pengajian kita ni lama dah ni, 5 bulan cuti ni, 6 bulan apa. Saya pun hampir lupa tu. Ni nak mai surau ni tadi pukul 6.45 duduk di rumah lagi. Dia jadi terlupa, jangka masa berapa jam tak nak sampai sini. Tak boleh nak bayang. Sampai exit tol tu, exit keluar tu kan, highway tu, kena jam pula. Sudah, nasib baik sempat tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, malam ini kita tengok hadis yang kelima daripada kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, baik, kitab hadis 40 ni hadis yang Imam An-Nawawi rahimahullah kumpulkan dalam kitab ini. Ada 42 hadis. Dalam ini semua hadis-hadis asas agama tuan-tuan, hadis-hadis yang sangat penting. Jadi tuan-tuan yang tak ada kitab, belilah kitab. Boleh baca sendiri pun boleh. Saya kira satu malam satu hadis ya. InsyaAllah kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-khamisu, hadis yang kelima.
An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Baik, terjemahan hadis dari Ummul Mukminin, ibu sekalian orang-orang mukmin, yaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang syekh, muttafaqun alaih, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sebut, yang mana dinaqalkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita baca sikit syarah dia tuan-tuan. Baca sikit syarah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang termasyhur, Rasulullah mengahwini dalam usia 6 tahun di Mekah. Mengahwini Aisyah 6 tahun, ketika Aisyah 6 tahun di Mekah, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, dan bercampur dengan dia Aisyah pada bulan Syawal sekembali dari perang Badar pada tahun kedua hijrah, ketika Sayyidatina Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatina Aisyah pada ketika itu usianya 18 tahun dan hidup selama 40 tahun selepas itu. Ahli hadis meriwayatkan yang mana hadis diriwayatkan oleh Aisyah 2210 hadis. 174 daripadanya disetujui oleh Bukhari Muslim. 64 daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Imam Al-Bukhari, manakala 68 daripadanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik tuan-tuan, hadis ini nak ceritakan kepada kita tentang apa tuan-tuan? Nak syarah ni. Hadis ini nak ceritakan kepada kita tentang man ahdatha fi amrina. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama. Urusan agama ni maksudnya apa? Yang Nabi bawa ni. Dalam urusan agama, dalam perkara ibadat, perkara akidah, perkara muamalat yang dibawa oleh baginda Nabi. Kita bawa benda baru ni, bila sebut benda baru ni tuan-tuan. Jadi dalam hadis yang pertama kita dah bicarakan tentang niat, betul tak tuan-tuan? Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, cerita pada kita tentang niat. Niat ni penting tak? Penting. Pokok dalam beribadat adalah niat, tuan-tuan. Niat ni umpama apa? Umpama sauh, tuan-tuan. Kalau kita bagi dalam laut sauh tu, yang main ikat tu. Kapal kalau tak ada sauh, bahaya. Dia akan bergerak ke kiri kanan, ke kiri ke kanan. Tapi kalau kita ada niat, ada sauh, dia ikat kita punya kapal tu. Betul tak? Contohnya, umpamanya kita ni nak keluar pergi beli ikan di pasar borong. Niat duk pagi ni nak pergi keluar beli ikan. Sampai di tengah jalan, tengok belah kanan, tengok lori langgar dengan kereta accident, boom. Kita pun tengok lori dengan kereta.
Berhenti turun tengok, boleh jadi berhenti. Baik. Habis berhenti tu, habis tengok tu, balik terus ke atau sambung balik pergi kedai? Pergi pasar warung. Sambung pergi pasar warung. Sekali lagi dekat-dekat nak sampai pasar warung, sekali tayar kereta pecah. Bawa kereta, jalan kedai, tukar tayar kereta, masuk tayar baru. Pergi kedai beli ikan tak? Pergi kedai beli ikan. Sebab apa? Niat tu dah ada tak? Jadi bila kita sebut saja tentang niat ni, pokok dalam agama, benda asas sekali tuan-tuan. Maka bila ada niat, adalah perbuatan, amalan. Amalan-amalan inilah yang dinamakan dengan sunnatul rasul. Yang kita nak ibadat ni, kita nak ibadat, kita nak bermuamalah, semua ni ada panduan dia tuan-tuan. Bila kita sebut tentang kita ni solat tuan-tuan, solat, boleh tak Tok Imam tadi solat maghrib jangan solat 3, solat 4, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa Tok Imam tak boleh solat 4? Pasal Nabi ajak kita solat maghrib 3 rakaat. Okey, kita bangun lepas korban, 2-3 hari sudah kita korban ni. Oleh kerana hari ni duit saya banyak, saya tak tahu nak buat apa, saya nak korban gajah, saya tak mau korban lembu, unta, saya tak mau, saya nak korban gajah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ulama ajak kita yang boleh korban lembu, unta, kambing. Tuan nampak? Kebau. Baik. Jadi tak boleh nak buat benar. Sama juga dalam perbahasan. Tuan-tuan tengok ahli parlimen duk pompang dalam parlimen tu, kan? Cakap-cakap pompang tengah duk cakap, tengah duk syok ni, tiba-tiba bangkit, kan? Peraturan Dewan 36-4 sangkaan jahat. Tuan-tuan tengok, nampak tak? Kawan tu kena bagi ruang nak baca peraturan ni, kena bagi ruang. Sebab apa? Ini law. Bila kita nak ibadat, mesti ada law, mesti ada tata cara. So sekarang tata cara kita adalah mengikut panduan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Begitu juga dengan asarul sahabah, kita kena ikut, kan? Baik, kita tengok. Jadi hadis ini nak mengajarkan kepada kita tentang ittiba'. Ittiba' ni maksudnya ikut je apa yang Nabi ajar. Apa yang Rasulullah ajar kita ikut je. Apa yang Tuhan suruh buat je, jangan cakap banyak. Yang Tuhan buat tu elok sangat dah. Nabi sebut taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah, atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu yang mana kalau kamu pegang dua benda ni, tak sesat dah, tak sesat jalan dah sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah dengan sunnah. Jadi kita kena pegang juga. Nak semayang kena ikut sunnah, nak korban kena ikut sunnah, nak bermuamalah pun ada tata cara. Baik. Jadi kenapa kita kena buat benda ni, tuan? Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi kata apa? Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Nabi kata, umat aku ni akan pecah kepada 73 golongan. Kita nak pastikan yang kita tergolong dalam satu golongan tu. 72 sesat, satu golongan saja yang betul, iaitu golongan yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kena ikut Nabi. Tuan-tuan, kita kena ikut Nabi. Nabi sebut dalam hadis Nabi, tuan-tuan, nisbah 1/73. Ni kita berapa orang tuan ni? Ada 73 orang dah. Dalam ramai 73 orang ni, seorang boleh masuk syurga. Adakah tuan-tuan? 730 orang, 10 orang lah.
Tuan ni nisbah dia tuan. Ya, akhir zaman lah ni umat akan berpecah. Nabi sebut 73 golongan, yang mana golongan itu hanya satu golongan saja yang akan dimasukkan ke dalam syurga, yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah, ikut sahabat, asarus sahabat, dan ikut tabi'in. Ini saja maksudnya. Saya ibadat rajin, saya sembahyang rajin. Rajin tak rajin sampai lepas asar pun saya buat sunat juga. Sunat ba'da asar. Boleh? Dah kata rajin sangat, buatlah lepas sunat ba'da asar tu. Pasal apa tak buat? Sebab tak ada dalam sunnah. Nabi tak ajak kita. Baik. Kemudian bila sebut dalam hadis ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Bila kita sebut ahdasa ni tuan-tuan, apa dia? Benda baru. Benda baru ni apa? Bid'ah ni benda baru yang tuan-tuan selalu sebut ni. Lah ni bid'ah ni bila sebut ya, semua orang nak cakap. Sedangkan perbahasan bid'ah ni perbahasan para ulama. Tidak. Tapi kita masyarakat awam pun fikir juga tentang bid'ah ni. Bergaduh sana sini. Malam ni nak baca Yasin kan, nak baca Kahfi. Tuan, ada bergaduh. Kita kena baca Yasin. Palung lagi tau. Dah lama dah kita baca Yasin ni. Nak baca Yasin, bacalah. Tidak. Jangan sampai jadi i'tiqad. Silap dia kata ni Nabi ajak kita baca Yasin ni. Bila masa Nabi ajak baca Yasin malam Jumaat. Kita tengok. Jadi setiap apa yang kita nak buat kena ada sandaran dia, tuan-tuan. Pasti kena ada sandaran dia. Baik. Bid'ah ni dari segi bahasa suatu benda yang baru ataupun diada-adakan, itu bid'ah. Benda yang baru, asal dia tak ada tapi diada-adakan. Apa maksud bid'ah? Bid'ah dalam ibadat, bid'ah dalam agama ni benda yang kita tambah, benda yang kita duk tambah. Sama ada kita tambah tu nak bagi jadi baik je ataupun kita kurang. Kalau kita tambah, contohlah semayang subuh 2 rakaat, rasa badan aku kuat lagi, tambah lagi 1. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Nabi ajak 2 ya. Baik. Bila kita sebut tambah, kan? Kita sebut tambah, maka seolah-olah kita buat benda yang Islam bawa mai itu dah cukup sempurna lah. Kita pergi tambah, maksudnya kurang lah. Seumpamanya Islam bawa mai ni ada kurang. Tapi tambah benda ibadat yang Nabi ajak kita. Ustaz, kalau tambah kami kurang boleh tak? Tak mau semayang 2, nak semayang 1 lah. Boleh tak? Boleh subuh nak solat 1 rakaat. Kalau kurang jadi maksiat pula, dosa. Kenapa habis semayang 1 saja bagi kurang? Maksiat jadi dosa. Jadi dalam perkara agama ni tak boleh kata-kata duk pergi tambah, tak boleh kata-kata duk pergi bagi kurang. Kena buat apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik. Istilahnya bid'ah ni satu benda yang baru yang tidak ada di zaman, yang satu benda yang baru tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, benda yang belum wujud ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Abdul Aziz, Imam An-Nawawi semua mengatakan bahawasanya bid'ah ni terbahagi pada 2. Tidak betul. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Baik. Jadi nak buat benda ni pun dia ada 2. Satu hasanah, satu dalalah. Ini bid'ah yang kita dah mengaji, benda-benda bahamu ni. Baik, kita tengok wajib. Bid'ah wajib lah contoh. Ngaji bahasa Arab ni wajib. Zaman Nabi tak mengaji bahasa Arab. Nabi mengaji fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ni. Ngaji bahasa Arab wajib kan?
bid'ah yang muharramah, yang diharamkan, umpamanya puak-puak mujassimah qadariyah khawarij ni, kumpulan khawarij yang melampau dalam agama, haram. Bid'ah yang mandubah, yang sunnah, buat sekolah, buat pusat-pusat tahfiz, lahirkan generasi hufaz. Benda baru zaman Nabi tak ada, tak buat sekolah-sekolah lagi. Zaman Nabi mengajar di masjid, tak ada institusi ni kita tak. Ni maksud saya tak ada ni universiti tu, universiti tak ada. Tapi zaman kita ada. Dituntut tuan-tuan. Dan ada bid'ah yang makruh. Benda yang tak digalakkan, makruh. Ni jam ni pibuh di depan. Benda yang tak ada zaman Nabi, dia pergi ambil, letak di depan, lepas tu dia tulis. Menyebabkan kita ni leka dalam ibadat. Dia boleh tuan imam jalan. Malam ni kuliah hari Selasa, kitab hadis 40, Ustaz Azim. Jalan hari kita ada semayang, tengok. Bahaya jadi ni. Bid'ah juga. Jadi kita ni dalam kita nak beramal, kita kena pastikan kita tahu apa yang kita buat, tuan. Sebab apa? Bila kita ada tahu, kita ada sandaran, maka ibadat kita tu akan jadi mantap. Ibadat kita akan jadi mantap. Tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam lepas solat. Nabi buat ke tak buat? Nabi buat. Jadi kita bila kita tahu Nabi buat, rasa seronoklah. Aku baca yang Nabi baca. Jadi ada sandarannya, tuan-tuan. Bid'ah ni, bid'ah hasanah ni satu perkara baru yang tidak bersalahan dengan syariat, yang tidak bersalahan dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan asarus sahabah. Asarus sahabah dan ijma' ulama. Tuan-tuan. Baik. Jadi kita kena bersederhana saja, tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, bersederhana dalam beramal, ikut sunnah lebih baik daripada banyak dalam bid'ah. Dia duk baca zikir-zikir yang Nabi tak ajak pun. Bukan tak boleh baca, tapi sebaiknya amalkan zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tuan, duk baca Kahf 40. Tuan-tuan ingat Kahf 40? Tu, mereka kata kebal kalau baca Kahf 40. Kafaka rabbuka kam yakfika waqifatun kifka fuha kakamainin kana mungkalikan takiru karin kabidin. Tak ingat dia. Ingat tak Kahf 40? Mereka kata kalau beramal Kahf 40 ni kebal. Tu tengok, dia duduk kira nak kebal. Baca hayat Nabi tak ajak. Nak kebal saja dia kursi kebal. Syaitan pun lari. Nabi ajak kita juga. A'udzu bi'izzatillahi minasyaitanir rajim. Berlindung dengan kalimat Allah daripada syaitan. Dia baca Kahf 40. Baik. Jadi kita sebut di sini, nak buat amal mesti kena ada sandaran dia, tuan-tuan. Baik, kita ambil lagi contoh bid'ah. Bid'ah dalam ibadat, bid'ah dalam ibadat, sembahyang pergi tambah rakaat, pergi kurang rakaat, tak boleh, tuan-tuan. Bid'ah dalam muamalat, hal yang Nabi tak ajarkan kepada kita. Dia pergi angkat, jual arak ni, nak beli arak ni, aku beli, aku jual, boleh tak? Ni betul. Benda yang Nabi tak ajak adalah benda haram dah. Dia buat benda-benda itu. Bid'ah dalam munakahat, kahwin dengan mahram. Dia kata apa? Boleh kahwin dengan mahram. Nabi tak ajak, dilarang. Adik nikah dengan kakak, dilarang. Tapi dia kata boleh. Boleh ni bid'ah. Benda yang Nabi tak ajak. Dalam munakahat, nikah dengan adik-beradik sendiri. Jadi kenapa puncanya berlakunya bid'ah ni, tuan-tuan? Benda baru ni kenapa berlaku? Pasal apa? Sebab kerana perkara-perkara ini berlaku, muncul adalah kerana tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu ya, tak pegang betul, tak pegang kejap dengan Al-Quran dan hadis. Sebab itulah perkara ini berlaku.
Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-An'am, kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah kata, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, ikut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah dah cerita dah, hari ni aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama dah cukup, komplit dah. Jangan nak tukar tambah. Nah, betul. Oh, mereka kata tak boleh. Tak boleh mereka kata. Kita kena tambah juga, kena buat juga. Kan? Hak yang duk baca saja tak cukup. Kita baca Yasin malam Jumaat. Baca tak apa, jangan i'tiqad wajib lah. I'tiqad wajib rosak kita. Sebab Nabi tak ajarkan kepada kita. Sebab baca Yasin itu kita sandarkan dengan hadis Nabi. Kan, boleh baca Quran. Ni wirid kuat, baca doa dan sebagainya selepas sembahyang ni, semua tu ada sandaran, tuan-tuan, bukan kita buat-buat. Antara contoh bid'ah yang pernah dilakukan zaman Nabi dulu, kita tengok tuan-tuan, solat sunat wuduk yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Bilal. Nabi tak suruh pun, tapi Bilal buat solat sunat wuduk. Lagi apa lagi? Satu orang sahabat baca doa iftitah, yang mana Nabi dengar. Habis sembahyang, Nabi tanya siapa yang baca doa iftitah tu. Nabi kata apa? Ketika mana dia membaca doa iftitah itu, aku dapati pintu langit dibuka kerana bacaan itu. Kita tengok. Nakkan nak kata tak boleh. Nabi tak ajak, tapi benda tu bagus, benda tu baik. Baik. Membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Sayyidina Umar baca Quran suara dia kuat, dan Sayyidina Abu Bakar baca Quran suara dia perlahan. Lalu sahabat tu kita tanya Nabi, apa pendapat Rasulullah, apa pandangan Rasulullah tentang keduanya? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Kedua-duanya, kesemuanya baik. Maksudnya apa? Boleh baca kuat. Wirid, boleh wirid kuat, baca Quran kuat, tak ada masalah. Jangan sampai ganggu orang. Ni apa, 2-3 hari sudah Dr. Asri pergi semayang di tempat saya, Masjid Baling. Tuan-tuan, Masjid Baling, kalau kita pergi Baling lah ni, masjid yang paling cantik sekali Masjid Baling. Duduk bawah gunung, betul-betul gunung Masjid Baling tu. Kalau semayang depan tu ada cermin, Allahu Akbar, tu nampak gunung Baling depan tu. Dia tutup, dia buat dinding dia guna cermin lah. 2-3 hari sudah Dr. Asri pergi semayang subuh. Dia berhenti dia di Masjid Baling, kawan nak berhenti semayang, pakai face mask. Tapi di kalangan jemaah tu kenal Cam ni Dr. Asri, maka dia suruh dia jadi imam. Ni dia suruh dia jadi imam. Kawan dah tak mau, dia tolak, bagilah orang tempatan. Tapi dia pernah juga minta sungguh-sungguh Dr. Asri jadi imam. Dia jadi imam tu kan. Kita baca komen Facebook, dia jadi imam. Allahu Akbar, dia jadi imam. Habis sampai rakaat 2, rakaat yang kedua, dia baca qunut. Tidak, dia baca qunut. Allahumma bina fi man hadai. Baca doa qunut. Habis baca doa qunut, masa semayang tu Bismillahirrahmanirrahim pun baca jahan, baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Habis bagi salam, baca doa berjemaah. Dr. Asri baca kuat. Tuan-tuan nampak tak orang yang matang dalam agama? Nampak tak? Yang kita dah kata ni Wahabi ni, orang dah kata Wahabi ni, tak kenal ni, tak kenal. Orang balik ni post dalam Facebook ni, terkejut. Sedangkan dia boleh tak baca doa qunut, tapi hormat masyarakat setempat, hormat kerajaan negeri. Agama kan bawah persekutuan, bawah negeri. Betul tak? Agama bawah negeri. Mai jadi imam di Kedah, tuan-tuan.
baca doa kunut. Elakkan perpecahan. Ni baru balik daripada Madinah, budak-budak tuan-tuan. Yang baru ngaji di Madinah kan, 4 tahun balik, dah kepiang tak pakai dah. Doa kunut tak baca. Takbir semai tangan bos itu. Wirid, memang wirid cara dia jadi imam, tuan-tuan. Kadang-kadang surau majlis agama ni nak pilih tu imam pun kena buat dulu interview dulu, tuan-tuan. Betul? Buat interview imam dengan pegawai takmir ni, guru takmir dia mengajar malam ni, kena check dulu akidah dulu. Kalau kita di Johor ahli sunnah wal jamaah, kunut lah. Walaupun sembahyang seorang tuan-tuan tak buat kunut. Betul? Tuan-tuan kalau sembahyang di rumah terlupa doa kunut, buat sujud sahwi ya? Buat kalau ingat Ustaz. Ada tak satu hari tu tak nak buat doa kunut, tak nak baca doa kunut? Sembahyang seorang hang punya lantak. Betul tak? Tak buat doa kunut. Tapi jangan sebarkan. Kami di Johor mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Asy-Syafi'i. Kami baca doa kunut. Tok Imam baca doa kunut. Hang duduk di Perlis tak baca doa kunut, mai sini baca doa kunut. Tak nampak tak? Pergi masjid UIA saya dulu, masa tingkatan, saya ingat tingkatan 3 kot. Kan? Kita budak mentah lagi pi lawatan UIA, Universiti Islam. Sampai pagi tu nak solat subuh. Kita budak tak bertiba. Habis-habis tu semayang belakang tu imam UIA je. Habis-habis semayang kunut dah tak baca dah. Kunut tak baca dah. Kami ni dah terpinga-pinga. Pasal apa dia tak baca doa kunut ni? Tu imam ni lupa kan lah. Lepas tu tak apa, kita pun wiri-wiri. Duduk belakang tu imam tu bila tu imam ni nak baca doa. Lah tu imam tu bangkit jalan yang keluar. Kami kita sudah dia tunai kita. Benar ni, cerita ni berlaku betul. Kita ada tunggu bila tu imam nak baca doa. Rupanya baca sendiri-sendiri. Meraihkan ni ramai manhaj yang lain juga. Pegangan yang lain mungkin ada Maliki, Hanafi, apa semua tuan-tuan kan. Jadi dia meraihkan. Kita tak tahu. Terpinga-pinga kami tuan. Jadi nak jadi imam pun kena tengok juga tuan. Baik. Jadi kenapa berlakunya perkara baru dalam agama? Sebab kita tengok contoh tuan-tuan. Zaman sahabat, zaman Nabi dulu, ada satu cerita dalam kitab ni tuan-tuan. Dia cerita apa? Satu hari zaman Nabi dulu, ada satu orang lelaki, dia bernazar. Dia bernazar dia nak berdiri di tengah panas dalam keadaan dia puasa. Dia nak berdiri di tengah panas, aku ni nazar aku, mungkin dia ada buat nazar apa-apa, sampai dia kata apa? Nazar dia nak berdiri tengah panas dalam keadaan puasa, panas terik. Azan. Kita sambung sikit kan saya habiskan saya habiskan lah. Baik, kita cuba pendekkan lah. Dia 30 minit lah kalau ikut SOP. Saya baca, saya imam. Baik, satu orang lelaki ni dia bernazar nak berdiri tengah panas kan, dalam keadaan dia berpuasa. Maka Rasulullah SAW tanya pada dia. Ada orang menjawab dia bernazar. Baik, dia kata dia nak berdiri di tengah panas dalam keadaan dia berpuasa. Maka Rasulullah tengok, oh, dia ni berdiri tengah panas. Rasulullah tanyalah, engkau pasal apa yang berdiri tengah panas ni? Maka jawab lelaki ni, dia kata aku bernazar untuk berdiri tengah panas dalam keadaan aku ni berpuasa, panas terik, aku tak mau duduk. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, pergi ke tempat teduh. Pergi ke tempat duduk. Duduk. Ini tak ajar dalam agama. Teruskan berpuasa, jangan berdiri di tempat panas dan duduk. Tak diajar dalam agama pun. Tidak kan? Nak bernazar tu tak apa, tapi nazar hak kita buat tu, ibadat yang kita buat tu tak diajar. Pergi berdiri tengah panas nazar dia. Kemudian dalam keadaan tu nak berdiri, kita berdiri ni masa azan ya tuan-tuan. Betul tak?
azan, masa solat. Itu yang diajar dalam agama. Jadi setiap apa yang kita nak buat, pastikan kita ada sandaran-sandaran kita, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat amalan apa, buatlah. Yang pastinya kita ada sandaran kita selari dengan Al-Quran dan hadis, atharus sahabah dan ijma' ulama. Zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat dulu, Sayyidina Umar, dia satu perkataan Sayyidina Umar, dia kata apa? Andai indahnya bid'ah ini ketika mana dia melihat para sahabat yang lain solat tarawih berjemaah. Indahnya bid'ah ini. Maka para ulama guna perkataan ni lah ni. Adanya bid'ah zaman sahabat. Jadi kita bawa pula, tak semua bid'ah itu sesat. Seolah-olah kita lah ni semua nak bid'ah, tu bid'ah, ni bid'ah, tu bid'ah, ni bid'ah, ni sesat, tu sesat. Semua kau ni neraka, ni neraka. Ingat neraka yang pahamnya. Nak buang orang neraka. Betul tak betul? Betul, ingat tuan, orang politik dengan orang agama, kalau bergaduh ahli politik dengan agama, yang mana lagi teruk tuan? Agama teruk. Orang politik bergaduh macam mana pun, paling kuat lucut keahlian lah. Betul tak tuan? Lucut keahlian. Tapi orang agama kalau bergaduh tuan, hukum kafir, nak buang orang dalam neraka. Tu tak nampak? Jadi kita kena jaga-jagalah, lebih berhati-hati dalam urusan agama kita, tuan-tuan. Ya, pastikan apa yang kita buat ada sandaran dia. Saya kira mungkin sekadar itu saja perkongsian pada malam ini. Baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan dan kececekan ilmu saya. Hakikat keduanya daripada Allah jua. Terima kasih banyak tuan-tuan sudi duduk. Allah Ta'ala lipat gandakan ganjaran pahala kepada tuan-tuan. Gantikan setiap keringat tuan-tuan, lengah tuan-tuan ini dengan pahala 10 kali ganda, lebih daripada apa yang tuan-tuan harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami yang mendengar segala pengajaran pada malam ini, ya Allah, dapat kami mengamalkan dalam kehidupan kami seharian, ya Allah, dapat kami sampaikan kepada anak dan isteri kami, ya Allah, dapat kami sampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada majlis malam ini, ya Allah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.